Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya jua pada setiap hari Jumaat malam Sabtu yang pertama setiap bulan kita dapat bertemu, dan malam ni kita dapat bertemu lagi. Terima kasih kepada setiausaha yang hantar mesej memperingatkan untuk jemput saya datang pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didoakan abang-abang dan akak-akak semua sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Selepas sembahyang sunat ba'diyah tadi, saya merasa cukup gembira tiba-tiba je bila dengar suara Abang Ma'e. Itu yang pertamanya. Bila dengar suara Abang Ma'e pun dah kira gembira dah. Kemudian dengar pula dia kata tahun baru, kapet baru, kipas angin baru, semangat pun baru. Maka malam ni saya nak tumpang semangat Abang Ma'e, insya-Allah. Dan salah satu semangat Abang Ma'e bukan baru, semangat lama, tetapi akan diperbaharui, iaitu nak membaca, insya-Allah. Baik, saya ingat saya pada perjumpaan yang lepas kita tumpu kepada muka surat yang hanya satu ayat yang panjang. Jadi hari ini kita sambung muka surat berikutnya, iaitu muka surat 49. Muka surat 49. Ya, muka surat terakhir bagi surah Al-Baqarah. Muka surat 49. Baik, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membaca satu muka surat ini. Abang-abang dan akak-akak akan ikut bacaan saya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
أرضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rewah. Malam ni kita bersama-sama membaca Al-Baqarah ayat 283 sehinggalah penghabis ayat 286. Dan 3 ayat terakhir, ayat 284, 285, 286, sememangnya rasa-rasanya abang-abang dan kak-kak mungkin mengaku dalam diri hafal. Sebab ianya juga selalu diajak oleh khalifah untuk baca bersama-sama ketika majlis tahlil. Kalau majlis tahlil tu tak ada surah Yasin, pakat-pakat bacanya dengan hafal lah. Begitulah adat percakapan kita, hafal. Tapi hafal ke tidak, wallahu alam. Kalau betul-betul hafal ni maknanya hak panjang kita panjang, hak dengung kita dengung, hukum-hukum semua kita jaga, yang tu baru kata hafal. Jadi masing-masing boleh tanya diri masing-masing lah. Hari ini kita baca dengan melihat, tetapi dalam majlis-majlis tertentu 3 ayat terakhir ni kita tak melihat ketika membaca. Baik, terlebih dahulu saya nak ajak untuk kita tengok baris kedua dari atas. Tadi ketika baca bersama saya ajak waqaf dan ibtidak. Jadi baris kedua dari atas tu, mula-mula saya ajak baca begini. Fa in amina ba'dukum ba'dha. Kan kita baca bersama tadi. Kemudian falyu'addil ladzi tumina amanatah. Saya ajak baca begitu. Kemudian saya ajak ibtidak. Utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi yang saya nak ajak untuk kita tumpu malam ini terlebih dahulu kepada bacaan ibtidak utumina. Saya tadi ajak baca utumina. Walhal selepas
Hamzah wasal alif tu ada hamzah yang mati kan, walaupun di bawahnya huruf waw, tapi dia hamzah yang mati. Jadi kita nak tumpu yang tu dululah. Nama perintah, nama hukum di situ ada dua. Satu hamzah wasal, satu mad badal. Dia datang dua-dua sekali. Dia punya ejaan dia kan tumina ya. Betul ke saya eja tu? Betul ya? Tumina. Sebelumnya allazi. Sebelumnya allazi. Ini hamzah wasal. Ini pun hamzah wasal. Allazi tumina. Memang di situ tak ada tanda waqaf. Cuma saya nak ajak tadi baca waqaf sebab kita nak kenal hukum dia. Tadi saya ajak mulakan bila sampai tumina amanatah. Kemudian saya ambil ajak bersama-sama baca daripada hamzah wasal ini. Maka saya ajak baca dan semua orang kebanyakannya ikut Kalau saya ajak masuk parit, pakat-pakat masuk parit dia jawabnya. Contoh je gitu. Jadi kita nak tahulah kenapa baca padahal hamzah itu mati kan? Ada tanda mati tak situ? Ada ya? Ada sini. Ni. Sebab bila kita baca sambung tadi, lazik tumina. Hamzah mati itu kita adakan makhraj dan sifat dalam bacaan. Tapi bila saya ajak baca bersama-sama daripada alif hamzah wasal ni, saya tak ajak baca dengan tapi saya ajak baca dengan Pertamanya ini hamzah wasal. Kenapa saya ajak baca dengan baris hadapan? Bunyinya tadi kan Maka dalam hukum hamzah wasal, untuk membacakan bunyi baris dia berpandu kepada huruf yang ketiga kan? Ingat lah. Jadi huruf yang ketiganya ta. Oleh kerana ta-nya baris hadapan, maka kita baca dengan bunyi baris hadapan lah. Sebab itu saya ajak tadi baca Cuma kemungkin sebahagian daripada abang-abang kak-kak yang belum mengenali mat badal, maka akan rasa pelik kenapa hilang bunyi hamzah mati. Hilang bunyi hamzah mati bila kita mulakan daripada hamzah wasal itu. Saya ajak baca tadi tumina. Tu dengan mat, dua harakat. Maka inilah dia hukum mat badal. Mat badal. Mat badal yang sahih. Mat badal yang sahih adalah, nak kena mat badal yang sahih, hamzah hasal, hamzah asli. Hamzah asli mana hamzah lah kan? Kalau alif ada hamzah, ini pun hamzah juga, dia hamzah qat'i. Ingatlah saya dah terangkan, dah kongsikan. Hamzah bertemu hamzah yang mati. Hamzah hidup, hamzah asli pula dah, minta maaf. Hamzah hidup, hamzah yang berbaris bertemu hamzah yang mati. Hamzah yang berbaris bertemu hamzah yang mati. Kalau jumpa di mana-mana dalam Al-Quran, ini adalah mat badal yang asal. Cuma dalam bentuk tulisan dalam Al-Quran, oleh kerana dia mat badal ni mat, maka hamzah yang mati ini ditukarkan menjadi mat. Sebab itulah dalam Al-Quran diletak begitu. Maka semua yang berbentuk begini adalah mat badal. Kalau dia baris atas. Kalau dia baris atas. Kalau dia baris hadapan, hamzah bertemu hamzah. Kalau dia baris depan begini, maka dia akan jadi hamzah waw. Begitu.
Itu mat badal. Kalaulah hamzah bertemu hamzah yang hidup tu baris bawah, maka dalam Quran dia akan buat hamzah ya. Itu mat badal. Mat badal. Kebanyakan kita menyebutnya sebagai mat asli. Kebanyakan kita menyebutnya sebagai mat asli. Saya nak bagi contoh dulu mat badal. Sekejap lagi baru nak ceritakan kenapa baca dia U. Dalam muka surat kita itu pun, cuba tengok baris 4 dari atas, sebelah kanan sekali, baris 4. Simun tu. Tu. Itu mat badal. Dia tukar siap-siap dah. Dia tukar dah siap-siap. Hamzah yang mati itu dia letakkan alif mat. Sebab tu alif tu tak ada apa-apa tanda. Kalau ingat balik perjumpaan yang lepas, tak silap saya kongsikan jenis-jenis alif kan. Alif mat tak ada tanda apa-apa. Itu namanya alif mat. Dia ganti siap-siap hamzah mati itu. Sebab bila hamzah hidup bertemu hamzah mati, maka dia menjadi mat. Cuma namanya mat badal. Apa maksud badal? Maksud badal adalah ganti. Mat ganti. Atau ada juga yang sebutnya sebagai tukar. Sebagai tukar. Sebab itulah kalau pesan haji badal. Badal haji. Diganti oleh orang lain yang buat dia. Itulah maksudnya. Jadi mat badal ni diganti. Yang diganti itu mat ni lah. Hamzah yang mati itu digantikan dengan mat. Itu dipanggil ini jadi mat badal. Mat badal. Maka tak banyak dalam Al-Quran. Cuma satu lagi saya nak tunjuk satu lagi tempat. Jadi kalau nafas tak cukup, kita nak ambil daripada hamzah wasal. Tu tadi. Jangan baca lah. Sebab dia jadi mat. Maka dia jadi tu. Hamzah yang mati itu ganti. Dia menjadi mat. Boleh faham ke tak ni? Boleh ya? Harap-harapnya lah. Takut saya punya penerangan tak apa jelas. Kalau tak faham tanya terus ni. Saya sebut tadi di dalam Al-Quran, kebanyakannya sudah pun ditukar siap-siap hamzah mati itu dengan bentuk ini. Atau dengan bentuk ini. Atau dengan bentuk ini. Ditukar dah kebanyakannya. Kebanyakannya. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran adalah mat badal fathah. Mat badal baris atas. Ini yang paling banyak. Dalam muka surat kita tu pun memang banyak mat badal. Kebanyakannya menyebutnya mat asli. Dia sebenarnya bukan mat asli. Dia mat badal. Mat asli yang melibatkan alif dan waw ni, macam yang ni. Kalau mat asli memang dia alif, hamzah qat'i, ada waw. Yang ni mat asli. Yang ni mat asli. Tapi kalau yang ini hamzah waw, ni mat badal. Itu beza dia. Itu bezanya. Jadi di sini saya ajak baca dia dengan u, sebab hamzah mati ini, hamzah mati sudah ditukarkan kepada huruf matnya. Jadi mat bagi huruf mat bagi baris depan adalah waw. Sebab itulah bacaannya jadi u. Dia jadi u. Sebab itu dia bubuh siap-siap waw sini. Mengingatkan saja. Mengingatkan saja. Jadi kita baca dia baris hadapan, kerana hukum hamzah wasal adalah berpandu kepada huruf yang ketiga jika selepas alif hamzah wasal ini bukan lam. Selepas alif hamzah wasal ini adalah hamzah, maka berpandu huruf ketiga. Huruf ketiga ta-nya baris hadapan, maka hamzah wasal dibaca dengan baris hadapan. Itu yang pertama. Contoh benda yang sama, tapi bacanya pula baris ke bawah. Yang ni lagi pening. Kalau tak faham, kena tanya balik. Buka muka surat
502. Surah Al-Ahqaf 502. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Cuba tengok ayat 4. Cuba tengok sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Dari bawah kira naik ke atas. 1, 2, 3. Dia hamzah wasal. Kemudian tu, ni hamzah mati. Kemudian nun ya. Tu ni. Betul lah? Ejaan saya betul ya? Kalau silap tolong bukti. Hamzah mati juga. Huruf ketiganya juga baris hadapan. Sama juga macam ni. Sama juga. Siapa ada yang tak jumpa lagi? Muka surat 502. Tak apa, cari pelan-pelan. 502 surah Al-Ahqaf ayat keempat. Kedudukan kalimah itu belah kanan sekali, baris yang ketiga dari bawah. Baik, saya terangkan saja. Sama nah. Kalau baris yang keempat dari bawah tu, di hujung sekali itu kita tak waqaf. Kalimah fis samawa tu kalau kita tak waqaf. Kalau kita waqaf, fis samawat, kita waqaf kan. Kalau kita tak waqaf, kita wasal. Fis samawati tuni bi kitab. Begitu bacaannya. Maka hamzah mati itu kena ada dalam bacaan. Kita baca dia fis samawati tuni bi kitab. Sama macam tadi lah. Kalau kita wasal, hamzah mati itu kita ada dalam bacaan. Tapi oleh kerana kebetulan ada tanda waqaf di hujung kalimah fis samawat itu, saya yakin dan percaya kalau abang-abang kak-kak baca ayat ini memang waqaf. Sebab ayat ni panjang kan. Mesti waqafnya, rasanya lah. Bila waqaf nak ambil yang ni. Jadi abang-abang kak-kak yang dirahmati Allah, nak ambil ni utuni ke utuni ke, yang tu kan. Kalau ikut yang tadi, bacaan dia utuni, bukan utuni, utuni. Tetapi bagi kalimah ituni ini, bacaannya hendaklah dibaca dengan bunyi baris bawah. Lain sikit lah daripada tadi. Hendaklah dibaca dengan bukan itu ni, tetapi itu ni. Maka dibaca dia dengan baris bawah bunyi ini. Asyik dia tak ada baris. Jangan pula sama yang ni lah. Yang ni memang baca tu, tetapi yang ni baca dia itu. Itu. Pertamanya dia tetap juga mad badal. Maka hamzah ini mati sebelumnya hamzah wasal, maka dia jadi mad. Dia jadi mad. Kenapa baca baris bawah? Yang tu yang penting pula bagi ayat itu. Kita dah masuk bulan Rejab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka dalam Ramadan besok, sebahagian daripada abang kak mungkin bertadarus. Kalau nak habiskan satu Quran di bulan Ramadan,
Akan jumpalah yang ni kan. Bila jumpa yang ni, tolong baca dia I tu ni, bukan U tu ni, bukan U tu ni, bukan I tu ni. Bacanya I tu ni. I mat 2 harakat. Mat 2 harakat. Kalau orang tanya kenapa? Kerana dia mat badal. Tapi kenapa baca baris bawah? Yang tu je yang nak kena terang betul-betul. Kalau ingat balik pada masa kita berkongsi untuk mengenali mat badal hari itu, ada 4 kalimah khas yang sepatutnya baca baris hadapan tetapi hendaklah dibaca baris bawah. Kalau ingat balik, yang pertama ibnu, yang kedua insyu, yang ketiga ifdu, dan yang keempatnya itu. Inilah dianya itu. Inilah dianya. Empat kalimah masyhur ini jumpa dalam Al-Quran. Kalau kita mulakan daripada alif, ini semua hamzah wasal ni. Ini semua hamzah wasal. Jadi kalau mulakan daripada alif ini, yang ni baris hadapan ni. Sepatutnya yang kita belajar tidak melibatkan alif dan lam, huruf ketiga baris depan, hamzah wasal baca baris depan. Tapi 4 kalimah masyhur ini hendaklah dibaca dengan bunyi baris bawah. Termasuklah I tu ni. Termasuk I. Kalau ditanya kenapa? Jadi kalau mampu kita teranglah sikit-sikit. Sepatutnya ubnu. Tapi mana ada orang baca ubnu? Kecuali disambung daripada kalimah sebelumnya. Kalau kalimahnya nun, ya nun benu. Tapi kalau mula daripada hamzah wasal, mesti ibnu. Ibnu. Maka yang menyebabkan kekal bunyi baris di bawah, sebab asalnya dia satu. Ibni. Ini ambil contoh paling mudah. Kita ambil contoh yang pertama ni. Asalnya dia ibni. Dalam Al-Quran tu ada ibni dan ada ibnu. Tapi dia kekek ib. Dia kekek ib. Sebab asalnya dia satu. Tetapi oleh kerana nak tunjukkan dia jadi banyak, maka dia berbunyi baris hadapan. Baris ketiganya itu. Dia jadi jamak, dia jadi banyak. Sebab itulah, sebagai contoh, tadi khutbah Tok Khatib baca. Hari ni siapa Tok Khatib? Tok Khatib. Tok Khatib baca tadi, kan? Ya Allah, macam mana ke ayat dia? Untuk Sultan tu. Berikanlah taufik dan hidayah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum, kan? Ibni Almarhum. Sebab dia satu, anak Azlan Shah. Sebab dia satu. Bila kata ibnu, bermakna dia anak-anak. Sebab dalam Al-Quran dia tak kata ibni Adam, kecuali dia nak menceritakan kisah anak Adam yang bergaduh tu. Baru disebut ibni. Tapi dalam ayat-ayat lain disebut ibnu Adam. Maknanya anak-anak Adam. Kita ni semua ibnu Adam. Ibnu Adam. Itu maksudnya. Dia jadi plural, dia jadi jamak, dia jadi banyak. Asalnya dia satu. Samalah yang ni pun. Asalnya iti. Tetapi nak nunjukkan banyak, maka dia jadi itu. Samalah yang dua lagi. Kalau abang-abang rajin sekali lagi buka, tengok apa maksud dia. Ini maksudnya beberapa tu kan. Itu ni apa dia? Kitab kan. Itu ni bi kitab. Maknanya beberapa yang diberikan kepada aku, kata Allah, dengan kitab. Beberapa. Kalau satu kitab, itini bi kitab, begitulah lebih kurang. Jadi bacaannya kekal dengan bunyi baris bawah. Pertamanya, kita yang tak berapa pandai, saya pun tak pandai bahasa Arab, kita ambil kalimah masyhur ini. Memang kita dituntut baca dengan baris bawah.
Cuma disebab-sebabnya kalau ditanya, yang baca baris bawah juga walaupun baris hadapan, sebab asalnya satu, tetapi dia jamak. Maksud kalimah itu untuk banyak, untuk lebih daripada satu. Jadi kekal baris di bawah. Jadi bagi kalimah ituni itu dibaca dengan baris bawah dan dibaca dengan mad badal. Tidak dibaca dengan ituni, tetapi dibaca dengan ituni. Jadi besok kalaulah abang-abang kak-kak bertadarus, kalau ada orang yang bacanya dengan utuni atau ituni, boleh habalah. Bacaannya kena baca dengan ituni. Kalau ditanya kenapa? Sebab hukumnya hamzah wasal dan mad badal. Dia dua hukum sekali ada di situ. Hamzah wasal dan mad badal. Baik, sebelum balik kepada muka surat terakhir surah Al-Baqarah, sila kalau ada yang rasa-rasa keliru ke, kurang jelas ke, saya cubalah tadi menerangkan agar faham, tapi takut kalau kurang jelas ke, keliru ke, kena tanya baliklah. Dipersilakan. Kalimah yang 4. Sebab rapat dengan tulisan lainnya. Boleh nampak ke? Abang Ma'ai boleh nampak ke? Kalau tak nampak tu faham-faham je lah. Tanda dah warga emas. Saya pun dah warga emas jugalah. Saya pun jauh-jauh tak apa nampak juga. Saja action tanya. Maka ini 4 kalimah masyhur. Dan ada juga guru tajwid menambah 3-4 kalimah lagi, yang juga dia kata mengikut riwayah yang lain, qiraat yang lain juga dibaca seperti ini. Ada lagi beberapa kalimah. Cuma yang masyhur dimaksudnya 4 kalimah ni dalam semua qiraat dibaca begitu. Sepatutnya bacanya dengan baris hadapan, sebab huruf ketiganya baris hadapan. Tetapi untuk 4 kalimah masyhur ini, maka dibaca dengan bunyi baris bawah, sebab dia asalnya baris bawah, tanda satu. Cuma kalimah ini adalah jamak, dia jadi banyak. Sebab itu tadi itu ni beberapa kitab kepadaku, kata Allah. Beberapa kitab, bukan satu kitab. Dia kata tak lepas gitu, kitab tu maksudnya beberapa kitab selain Al-Quran. Maka selain Al-Quran beberapa kitab, Taurat, Zabur, Injil. Sebab tu dia kata beberapa kitab. Ya. Oh, nama khasnya tak ada disebut. Cuma dia kata termasuk dalam hukum-hukum gharibah. Hukum-hukum gharibah. Dia termasuk hukum-hukum gharibah ini hukum-hukum khas. Sama juga dalam golongan hukum-hukum gharibah. Macam kita baca majriha, kan? Itu hukum gharibah. Ejaan dia majroha, tapi kita baca dia majriha. Surah apa tu? Kisah Nabi Nuh tu kan? Contohnya itulah. Ataupun ismam. Itu semua hukum-hukum gharibah, hukum-hukum khas.
Baik, kita balik kepada muka surat 49 tadi. Mungkin malam ni tak ada kesempatan untuk abang-abang nak membaca seorang-seorang. Abang Ma'e, malam ni saya tak benarkan lah. Tapi bulan depan memang kena. Sebab saya tengok jam dah pukul 8.45. Baik, 3 ayat terakhir yang saya sebutkan tadi adalah ayat-ayat yang diajak oleh khalifah dalam majlis tahlil terutamanya untuk membacanya. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, kak-kak yang dirahmati Allah, agak-agaknya okey tak masa dalam majlis tahlil itulah. Sebab itulah saya selalu pesankan, tapi lah tempat saya pun banyak yang ketegak. Saya pesan juga sama di sini. Masa ketegak ni saya pesan, kalau majlis tu majlis baca Yasin bersama dengan tahlil kan surah Yasin dah dibagi dekat kita, pegang. Habis baca Yasin, habis doa Yasin, sambung tahlil. Ayat ini ada dalam surah Yasin tu. Tapi ada juga yang ketegak tak mau tengok, tutup kan. Bubuh hati lantai. Abang-abang jangan bubuh hati lantai lah. Kena hormatlah ayat Al-Quran. Jangan sama paras dengan tapak kaki kita lah. Bubuh hati riba tak apa. Padahal ayat ada depan kita tapi tutup. Bila tutup, kita baca dengan tidak melihat, kemungkinan banyak salah. Terutama hukum mat dan hukum dengung. Huruf juga mungkin salah. Sebagai contoh. Amanar Rasul. Saya tadi pun ajak abang-abang, kak-kak, kita wakaf kepada kalimah warusulih. 2 kali kalimah warusulih yang saya pun ajak wakaf. Dalam majlis tahlil pun selalunya khalifah pun wakaf. Dia ru tu bagi hadapan, dia dhamah. Tetapi masih ada baca je dengan wara. Bila dia baca, tambah baca laju, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Maka berdosa lah, sebab mengubah baris ayat Allah itu. Mengubah baris, kesalahan jali, tak boleh ubah. Sebab kita kasat masa tu baca dia untuk hadiah, baca dia ayat Al-Quran. Jadi baris juga kena jaga. Sebab kadang-kadang kita baca, sebab kita tak melihat pada ketika itu. Sebab itulah lebih baik tengok. Bila tengok nampak, barisnya baris hadapan. Maka yang tengok, saya yakin akan kurang silap. Kalau masih ada silap pun kurang lah. Dan kita tidak sombong dengan ayat Al-Quran. Yang tak tengok lu salah, sombong dengan ayat Quran satu cerita, salah baris lagi satu cerita. Takut 2 kesalahan. Jadi lebih baik tengoklah. Kan saya pernah cerita, walaupun orang yang tak tengok tu dia akan kata kat kita, tu tengok tu tak hafal lah tu. Biarnya dia kata tak hafal, janji kita baca betul. Yang hafal tu pun belum tentu betul lagi. Kan? Ni kalau ada depan mata surah Yasin tu tadi. Tapi kalau contohnya lepas isyak ni semua jemaah dijemput ke rumah saya untuk bertahlil, tak adalah disediakan. Yang tu kita pakai hafal lah. Masa itu adalah handphone. Okey. Pada masa tak ada surah Yasin ke apa ke tu, pada masa itu khalifah lah kena main peranan. Dialah kena baca bagi betul supaya orang lain ikut. Dia baca ra, orang lain pun ikut ra lah. Kalau kita tanya pasal ikut ra, khalifah baca wa rasulih, yang tu pun kena jaga juga. Jadi dalam ayat kedua, ketiga 283, 284,
284, 285, 286 ini banyak hukum-hukum panjang, hukum mat dan hukum-hukum runah yang kita nak kena jaga. Kalau ayat yang 283 itu pun kita nak kena jaga bila kita membaca Al-Quran. Ayat 284, yuhasibakum bihillah, sibakum, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Tapi bila baca ramai-ramai, kemungkinan kita terikut orang sebelah yang tak jaga, maka dibaca au tuhfuhu yuhasibukum bihillah, sibakum bihillah. Sepatutnya sibakum bihillah. Itu contoh. Jadi insyaAllah kalau masih sudi jemput pada bulan depan, kita tumpu kepada 3 ayat yang terakhir ini untuk memperelokkan lagi bacaan kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang jali, insyaAllah. Ya, itulah pada malam ini saya tumpu tadi kepada mat badal untuk mengenali mat badal yang asal. Cuma saya sebut sekali lagi, dalam Al-Quran mat badal fathah, mat badal baris atas, maka setelah pun diletakkan siap-siap hamzah dan alif, itu mat badal fathah, mat badal baris atas. Baik, itu sajalah perkongsian pada malam ini. Kalau ada apa-apa lagi yang nak tanya sebelum tutup. Kita terbaca juga dengan baris hadapan. Jadi soalannya apa jadi kepada kita lah? Baik. Maka sebab itulah saya sebut banyak kali. Inilah dianya. Abang-abang, kak-kak yang ada dalam kuliah macam ni, mudah-mudahan terhindar daripada dosa. Sebab kita orang yang sedang belajar. Bila tak ingat ni, bila lupa, sebenarnya semayang pun kalau terlupa, memang terlupa sungguh lah. Tak berdosa lagi kan? Memang terlupa sungguh. Tak berdosa lagi. Samalah. Yang dosa ni dia pun tak tahu, dia pakai baca je. Dia bukan pasal terlupa apa. Yang tu berdosa. Pegang yang tu lah senang. Ya. Kalau dalam Al-Quran, sungguhnya Quran setengah tu dia ada bobit tepi tu kan. Dia dah habar dah suruh baca I tu ya. Ini Quran yang ada tanda lah. Setengah Quran tak ada tanda. Di tepi tu ada. Tapi soalan Tok Imam tadi kepada 4 kalimah yang tu, takut tak ada tanda ya. Kalau terlupa, mudah-mudahan kita dimaafkan. Tapi kalau kita memang tak belajar, kita pakai baca je, maka itu yang dikatakan kesalahan dalam bacaan. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah kalau umur panjang. Mudah-mudahan perkongsian yang sikit pada malam ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk abang-abang, kak-kak termasuk saya, kita nak mengenali mat badal dan hamzah wasal. Mohon ampun maaf kalau ada apa-apa yang saya sebut, saya katakan malam ini menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan kakak. Jumpa lagi insyaAllah. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.